Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami ucapkan kepada Dr. Amirul pensyarah audit dalaman. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri Ahmad Zahid, Nur Atirah, Siti Zuraida, An-Nur Azlin dan Abdul Fakrushi. Jadi kumpulan kami memilih KFC untuk projek perkumpulan pada kali ini. Okey, dan ini adalah ahli kumpulan kami. Saya serahkan kepada sahabat saya. Okay, baik, saya An-Nur Azlin Azman. Okey, mengapa kami memilih KFC? So KFC ni lebih dekat di hati kerana kami dengan kami bersetujulah mempunyai sentimental value yang dekat di hati, membesar dengan hidangan snack plate KFC. Dengan masalah yang digemparkan sejak akhir-akhir ni, kami berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang KFC. So next, saya akan terangkan latar belakang syarikat KFC. KFC yang mempunyai pusat operasi di Louisville, Kentucky, Amerika Syarikat adalah sebahagian daripada Yum brand diasaskan oleh Colonel Heartland Sanders. KFC juga terkenal dengan ayam goreng, iaitu ayam goreng dalam campuran tepung gandum, garam, lada hitam dan monosodium yang dimasak dengan minyak panas dalam periuk tekanan. So KFC telah diperkenalkan pada tahun 1939 di Corbin, Kentucky. Pada tahun 1952, franchise KFC pertama diasaskan di tempat yang dikenali sebagai South Salt Lake, Utah oleh Heartland Sanders dan Pete Hartman. Sanders menjual keseluruhan franchise KFC untuk 2 juta pada tahun 1964 dan sejak itu franchise itu telah dijual tiga kali lagi. Kini KFC dimiliki oleh Pesisco yang dijadikan sebahagian daripada Tricon Global Restaurant yang kini dipanggil Yum Brands Inc. So manakala di Malaysia, restoran KFC pertama dibuka pada Januari 1973 di Jalan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Hasil daripada permintaan tinggi pada masyarakat, KFC kini mempunyai lebih 457 rangkaian restoran di seluruh Malaysia serta 26,000 pekerja. Sehingga kini KFC Malaysia terus menghidangkan masakan ayam goreng yang enak dan berkualiti. Campuran herba dan rempah ratus penuh berperisa ini memberi ayam KFC aroma yang lazat dan menyelerakan untuk mengekalkan rasa asli ayam dan meninggalkan rasa yang tiada gantinan. KFC berbangga menjadi restoran makanan segera yang mampu memberi pelanggan rasa ayam yang hebat dengan pelbagai pilihan masakan ala rumah. Objektif. Next, objektif syarikat KFC. Objektif syarikat KFC untuk meningkatkan bahagian peratusan dalam pasaran makanan segera, untuk meningkatkan margin keuntungan tahun ke tahun untuk membiayai pertumbuhan syarikat, untuk mengembalikan keuntungan pelaburan kepada pemilik dan pemegang franchise, dan matlamat utama adalah untuk mengembangkan perniagaan dan menahan tekanan daripada pesaing makanan segera yang lain walaupun ini adalah matlamat yang ditetapkan oleh kebanyakan entiti komersial. Next slide, saya akan terangkan mengenai visi dan misi KFC. Visi untuk menyediakan makanan dalam suasana yang cepat dan menyenangkan yang memenuhi keperluan orang yang mementingkan kos dan mementingkan kesihatan. Misinya pula untuk menghidangkan makanan yang sedap menjilat jari kepada semua pelanggan. Okey, baik. Saya akan pass kepada saudari Zahid. Terima kasih saudari An-Nur Azlin. Untuk bahagian saya akan menerangkan mengenai proses makanan, memesan makanan. Jadi kami di sini membahagikan kepada dua, iaitu memesan secara melalui kios layan diri dan juga kaunter. Okey. Cara memesan makanan melalui kios layan diri. Pertama, kita hanya pilih makanan di kios dan masukkan ke dalam bakul pesanan. Okey, dan di kios tersebut ianya adalah hanya touch screen dan hanya memilih menu berdasarkan menu yang disediakan. Jadi selepas itu sebelum membuat pembayaran,
pelanggan boleh membuat pelarasan seperti ingin membuat tambahan menu, tukar makanan dan sebagainya, dan kemudian membuat bayaran melalui e-wallet atau kad dan terima nombor pesanan. Seterusnya pesanan tersebut akan dihantar ke dapur untuk disediakan. Jadi pelanggan hanya tunggu dan setelah makanan siap, nombor akan dipanggil untuk mengambil pesanan. Okey, untuk memesan makanan melalui kaunter, caranya hampir sama tetapi ada berbeza sedikit. Yang pertama, pelanggan hanya pilih makanan di kaunter dan maklumkan kepada jururwang. Jadi seterusnya jururwang hanya rekod pesanan dan sahkan untuk pembayaran. Pembayaran boleh dibuat secara tunai, e-wallet atau kad dan pelanggan akan menerima nombor pesanan dan pesanan akan dihantar ke dapur untuk disediakan. Seterusnya setelah siap, nombor akan dipanggil untuk mengambil pesanan tersebut. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Siti Zuraida. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Zahid. Okey, seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan penyata risiko untuk pesan melalui kios layan diri. Penyata risikonya adalah sistem kios terkenala, di mana kesan potensi dia adalah pelanggan perlu memesan di kaunter dan menyebabkan barisan panjang jika hanya satu kaunter saja dibuka. Dari segi dia punya impact dia adalah tinggi, yang mana dia boleh memberi kesan kepada kehilangan pelanggan lah. Sebab ada sesetengah pelanggan ni dia tak ada sesetengah pelanggan dia tidak suka menunggu lama lah untuk menerima pesanan. Okey, untuk penerapan kemungkinan daripada berlakunya sistem kios terkenala ni pun juga ada kemungkinan tinggi. Okey, bagi tindak balas risiko pula, memastikan sistem tersedia dan lebih dari satu kaunter perlu dibuka untuk memastikan sistem ada backup pada sistem kios terkenala. Teknik untuk menilai keberkesanan. Okey, pengurus perlu memastikan pekerja di dapur dan di kaunter seimbang. Yang mana terdapat pekerja di kios untuk bantu pelanggan seperti mana yang saya maklumkan tadi, backup. Okey, seterusnya pesan melalui kaunter, yang mana penyata risikonya adalah hanya satu kaunter saja yang dibuka, yang mana kurang pekerja di kaunter. Kesan potensi sama seperti tadi, tapi ianya melibatkan pesanan melalui kaunter, barisan panjang jika terdapat banyak pelanggan, penerapan impact turut tinggi dan kemungkinan rating dia juga tinggi, yang memberi kesan kepada puncanya kehilangan pelanggan. Tindak balas risiko adalah memastikan pekerja tersedia di kaunter, dan teknik untuk menilai keberkesanan, pengurus perlu memastikan pekerja di dapur dan di kaunter itu seimbang. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Atira untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih saudari Siti Zuraida. Saya Nur Atira akan membentangkan topik metrik penilaian risiko, di mana dia dipecahkan kepada 4 bahagian. Saya akan menerangkan yang paling rendah sekali, iaitu risiko rendah, di mana kebarangkalian dia sangat rendah dan kesannya juga sangat rendah dari segi pengurangan pekerja di hadapan. Seperti mana Siti Zuraida bentangkan, pekerja di hadapan dan pembantu dapur perlu seimbang. Untuk risiko sederhana terbahagi kepada 2, iaitu di mana risiko sederhana kesannya agak tinggi
kebarangkalian rendah di mana keselamatan cyber. Keselamatan cyber ini memainkan peranan penting dalam syarikat KFC untuk membantu apa yang berlaku di sekeliling franchise tersebut. Bagaimana risiko sederhana bagi kesannya yang agak rendah, kebarangkaliannya tinggi, ia melalui CCTV dan vandalisme. Manakala CCTV ni dia membantu untuk memantau apa yang berlaku di sekeliling di kawasan kaunter, terutamanya proses untuk memesan makanan. Kita dapat tahu gelagat antara pelanggan dengan staf. Manakala risiko yang tinggi, kesannya agak tinggi dan kebarangkaliannya sangat tinggi, apabila berlakunya tidak kepuasan hati, kemungkinan ia akan melibatkan pergaduhan antara pelanggan dan juga staf, di mana apabila kios rosak, pelanggan perlu beratur panjang di kaunter dan perlu memesan makanan secara manual. Ini menyebabkan masa yang agak lama untuk pelanggan mengambil kira apa yang mereka pesan. Next slide. Kelemahan kawalan dalaman terbahagi kepada 3. Yang pertama, penyelenggaraan kios tidak diselenggara secara berjadual akan menyebabkan proses untuk pelanggan beratur di kaunter jadi panjang dan memastikan kios selalu dalam keadaan siap pakai secara optimal. Yang kedua, pengurusan tugas dan latihan khusus untuk dalaman perkhidmatan tidak dikemas kini dari semasa ke semasa. Ini menyebabkan timbul salah faham antara pengurus franchise dan staf. Yang terakhir, maklum balas kepada aduan pelanggan tidak diutamakan. Ini menyebabkan franchise tersebut tidak tahu apa kelemahan yang ada dalam franchise itu. Sekian, terima kasih. Saya serahkan saudara Abdul Fakusi. Terima kasih saudari Atira. Okey, saya akan terangkan slide penambahbaikan. Terdapat 6 penambahbaikan yang boleh dibuat oleh KFC. Yang pertama, membuka lebih banyak kios supaya, maksudnya lebih daripada 1 supaya tidak berlaku masalah pelanggan menunggu pesanan terlalu lama. Yang kedua, pastikan pekerja bersiap sedia membantu pelanggan di kios bagi mempercepatkan pesanan. Yang ketiga, mengutamakan waktu peak hour untuk mencapai objektif KFC. Yang keempat, mengambil tindakan terhadap maklum balas atau aduan pelanggan sebagai langkah penambahbaikan sistem perkhidmatan yang dilaksanakan. Yang kelima, melantik syarikat untuk menyelenggara dan memastikan kios tersedia dengan keadaan yang baik serta boleh digunakan. Dan keenam, menghantar pesanan makanan melalui aplikasi KFC dan hanya menunggu giliran dipanggil. Slide yang seterusnya. Seterusnya adalah kesimpulan. Penambahbaikan yang dibuat perlu diambil tindakan segera agar KFC dapat menjaga nama baik mereka untuk mencapai objektif seperti yang dinyatakan. Sekiranya KFC ingin mengekalkan penjenamaan mereka, mereka perlu bergerak secara aktif mengadaptasi teknologi terkini di zaman digital. Penggunaan media sosial terhadap pelanggan juga memainkan peranan penting untuk penjenamaan KFC pada masa kini. Ini adalah link-link rujukan yang telah dibuat daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.